Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran matematik tahun 2 dengan subtopik tulis pecahan. Bila disebut tulis pecahan, bermaksud kena eja pecahan dalam perkataan. Sebelum nak eja, kita kena tahu pecahan bagi gambar rajah yang ditunjukkan. Kita tengok contoh yang pertama. Tulis pecahan. Tulis pecahan satu bahagian. Okey, kalau kita perhatikan gambar rajah yang dipegang oleh seorang murid perempuan, ada berapa bahagian? Ada 3 bahagian. Okey, dia warnakan satu bahagian ni dengan warna ungu kan? Dia warnakan satu bahagian. Jadi satu bahagian okey, daripada berapa bahagian? Daripada 3 bahagian. Daripada 3 bahagian. Kalau dalam pecahan, kita akan sebut 1/3. Satu bahagian daripada 3 bahagian disebut 1/3. Okey. Kalau macam tu, bila dah tahu sebut 1/3, kita kena eja. Macam mana nak eja 1? Nombor di atas ni adalah 1. S-A-T-U. Okey, pemisah antara dua nombor ni disebut per. Garisan tu disebut per. Nombor bawah ni adalah nombor 3. Jadi, 1/3. Okey, yang ni nombor depan tu dalam angka, yang kita eja satu persatu tu dinamakan dalam perkataan. Okay, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Okay, kita perhatikan ada berapa bentuk dalam gambar rajah. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 bentuk heksagon. Ni adalah bentuk heksagon. Sebab apa? Dia ada 6 sisi. 6 sisi bentuk ni dinamakan heksagon. Okey, kita nampak ada satu bahagian yang berwarna. Yang atas ni adalah bahagian yang berwarna. Berapa bahagian tu? Satu bahagian. Okey, satu bahagian. Semua sekali ada berapa? Satu bahagian daripada 4 bahagian. Okey, satu daripada 4 bahagian. Kalau kita tukar dalam bentuk angka, dia boleh disebut sebagai 1/4. Yang ni dalam angka ataupun dalam nombor kan. Jadi, bila kita nak tulis dalam bentuk perkataan, kita eja satu persatu. 1/4 S-A T-U. 1/PER per 4 E-M-P-A-T 4. Jadi 1/4. Boleh faham murid-murid? Okey, cikgu teruskan untuk contoh yang seterusnya. Okey, perhatikan gambar rajah yang diberikan. Okey, saya tampal 2/4. Okey, dia tampal 2/4. Dapat perhatikan ada 2 bahagian yang berwarna biru. 2 bahagian daripada berapa bahagian tadi? Daripada 4 bahagian. Okey, bila macam ni kita dah tahu 2 bahagian. 2 mesti berada di atas. Okey, 2 daripada perlah 2/4. Yang ni ditulis dalam bentuk nombor ataupun angka. Kalau nak eja, kita eja satu persatu. 2 D-U-A 2 per P-E-R 4 E-M-P-A-T 4. 2/4. Okey, boleh dapat? Boleh dapat tak murid-murid? Okey, kita teruskan dengan contoh. Okey, tengok dialog yang diberikan. Jika satu bahagian lagi ditampal, apakah pecahannya? Okey, kita dah tampal 2. Soalan tu tanya, kita tampal lagi 1.
Jika satu lagi bahagian ditampal, apakah pecahannya? Okey, dia tampal lagi satu. Tak kisah antara dua ni ada dua lagi bahagian yang belum diwarnakan, kita ambil salah satu. Tak kisah atas ataupun bawah. Kita warnakan lagi satu. Sekarang ada berapa bahagian yang diwarnakan? Ada 3. 3 bahagian daripada 4 bahagian. 4 ni datang daripada mana? Semua sekali lah. Semua sekali bentuk heksagon tu ada 4 kan? Jadi bila 3 bahagian daripada 4 bahagian disebut 3 per 4. Yang ni dalam bentuk angka. Kalau eja T-I-G-E, 3 P-E-R per 4 E-M-P-A-T, 4. Kita dapatlah jawapan dia 3 per 4. Boleh faham tak murid-murid? Bila kita nak tulis dalam pecahan, dia boleh ditulis dalam bentuk nombor ataupun dalam bentuk perkataan. Perkataan ni mesti dieja 1 per 1. Kita teruskan contoh yang ketiga. Perhatikan dialog yang diberi dan juga perhatikan gambar bentuk yang dipegang oleh seorang murid lelaki. Saya warnakan 4 bahagian jingga, 5 bahagian pula hijau. Kita dapat perhatikan gambar rajah yang dipegang oleh murid ni dalam bentuk segi 4 tepat kan? Warna jingga ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi berapa bahagian? 4 bahagian. Untuk jingga kita dah tahu. Jingga dia ada 4 bahagian. Daripada berapa? Tengok semua sekali ni ada berapa? Atas ada 3, tengah ada 3, bawah ada 3. 3 tambah 3 tambah 3, kesemuanya ada 9 bahagian. Jadi jingga ni 4 bahagian daripada 9 bahagian. Jadi apabila kita dah tahu 4 bahagian daripada 9 bahagian, kita boleh tukar dalam bentuk pecahan. 4 per 9. Yang ni ditulis dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk perkataan, kita pun eja EM 4 per 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 9 SEMBILAN per 9. Boleh nampak tak murid-murid perbezaan antara pecahan dalam bentuk nombor dan juga dalam bentuk perkataan. Yang ni perkataan. Perkataan. Yang ni dalam bentuk angka. Saya tulis pecahan bahagian jingga. Tulis pecahan bahagian hijau pula. Kita tengok hijau. Hijau ada berapa tadi? Hijau ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dia nak warna hijau. Hijau. Dia ada berapa bahagian? 5. 5 bahagian daripada berapa bahagian ke semua sekali tadi kita kira? Daripada 9 bahagian. Jadi yang ni bila kita dah tahu, kita boleh tukar dalam bentuk pecahan. Macam mana nak tukar dalam bentuk pecahan? 5 berada di atas bahagian pengangka per dengan 9. Yang ni dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk perkataan, eja 1 per 1. 5 LIMA per 9 SEMBILAN. Dapatlah jawapan dia. Bahagian berwarna hijau ni 5 per 9. Kita teruskan contoh yang keempat. Perhatikan ni adalah gambar
ketinting kan. Ini adalah satu jenis permainan tradisional. Okey, kita tengok. Saya dapat 3/7. Saya lorek bahagian saya. Okey, dia pun lorek. Dia lorek dengan warna oranye ni kan. Okey, dia lorek 3 bahagian lah sebab dia dapat 3. 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. Okey, tengok yang dialog yang kedua. Saya dapat 2/7. Okey, 2/7. Saya lorek corak lain. Okey, murid yang kedua dia dapat 2/7. Dia lorek yang lain. Okey, yang ni. Ni adalah 2 bahagian lah. 1, 2. Okey, jadi kita boleh perhatikan murid yang perempuan tadi. Yang pertama tadi dia dapat 3/7. Jadi kita boleh tukar 3/7. Yang ni dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk perkataan, eja TIGA. PER per 7. TUJUH. 3/7. Okey, bagi murid perempuan yang bertudung pula, saya dapat 2/7. Jadi kita boleh tukar dalam bentuk pecahan terus. 2/7. Kenapa 7? Sebab semua bahagian tu ada 7. Macam mana nak tahu 7? Kita tengok petak pada ketinting ni ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke semua bahagian tu ada 7. Sebab itulah dia mesti per dengan 7. Okey, kalau dalam perkataan DUA per PER 7. TUJUH 7. 2/7. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kelima. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kelima dan contoh yang ke-6. Okey, perhatikan gambar rajah yang pertama. Saya warnakan 2/3. Murid-murid dapat perhatikan kan? Okey, gambar rajah ni ada 3 bentuk segi 4 tepat. Dia dah warnakan berapa? Dia dah warnakan 2 bahagian. Bila dia dah warnakan 2 bahagian, disebut 2/3. Okey, yang ni dalam bentuk angka. Kalau dia nak dalam bentuk perkataan, kita eja DUA PER TIGA. Dapatlah 2/3. Okey, untuk murid lelaki pula, dia bagi tahu saya lorek 3/5. Kita perhatikan gambar rajah ni ada berapa ke semua sekali bahagian dia? 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dah dia sebut per 5. Okey, yang murid lelaki ni dia lorekkan 3/5. Jadi kita tulis 3/5. Yang ni dalam bentuk angka. Jadi dalam bentuk perkataan kita eja TIGA per PER 5 LIMA. 3/5. Okey, untuk contoh yang ke-6. Okey, kami warnakan 7/10. Kalau kita dapat perhatikan, semua bentuk yang diwarnakan oleh setiap murid tu adalah berbeza. Tapi bilangan pecahan dia, semua bahagian setiap orang murid tu ada 10 bahagian. Setiap gambar rajah tu ada 10 bahagian. Walaupun bentuknya berbeza. 10 bahagian yang sama besar. Okey, bila dia kata warnakan 7/10, bermaksud 7 bahagian daripada 10 bahagian. Kita boleh tulis dalam bentuk angka 7/10. Jadi kalau dalam bentuk perkataan kita eja TUJUH 7/PER 10 SEPULUH 7/10. Okey, kita cuba
jawab dulu beberapa contoh soalan yang diberi. Okay, kita tengok, perhatikan soalan yang pertama. Tulis pecahan bahagian merah. Dia nak merah sahaja. Okay, kita tengok gambar rajah A. Warna merah dia ada berapa? Hanya ada satu sahaja. Okey, kesemua kawasan tu ada berapa? Kita boleh kenal pasti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua bahagian tu ada 6. Jadi bila nak ditulis dalam pecahan, kita dah tahu yang berwarna merah ada 1. Kesemua sekali ada 6. Jadi pecahan dia adalah 1/6. Okey, boleh nak faham tak? Okey, kita teruskan dengan contoh B. Okey, sama juga warna merah. Hanya ada 1 sahaja. Okey, semua kawasan ada berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua kawasan ada 8. Jadi ditulis macam mana dalam bentuk pecahan? Mula-mula satu bahagian merah tu hanya ada 1 per dengan 8. Dapatlah 1/8. Okey, untuk C. Okey, ada berapa bahagian warna merah? Ada 1. Okey, semua sekali ada berapa? Semua sekali ada berapa? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bermaksud ada 9 bahagian. Okey, macam mana kita nak tulis pecahan ini? Kita tulis 1 daripada 9 bermaksud 1/9. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, tulis pecahan bahagian kuning. Okey, dia nak warna kuning sahaja. Okey, kita perhatikan yang pertama, kuning. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 bahagian berwarna kuning. Semua sekali ada berapa kawasan? Bahagian ada 4. Jadi kita boleh bagi tahu yang kuning ada 3. 3 daripada 4. Jadi kita boleh tulis 3/4. Okey, untuk contoh B pula, kita perhatikan ada berapa warna kuning? 1, 2. Jadi pecahan dia adalah 2. Per dengan berapa? Semua kawasan. Semua kawasan ada berapa? Kita teruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pecahan dia adalah 2/6. Okey, untuk C pula, kita perhatikan ada berapa bahagian kuning? Dia tanya bahagian kuning, bukan bahagian yang berwarna putih. Ada 1, 2, 3. Bermaksud pengangka dia adalah 3. Okey, penyebut dia bawah sekali tu. Kita dah ada 3, semua kawasan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 3/10. Okey, kita teruskan dengan yang ketiga. Tulis pecahan dalam perkataan. Okey, kita tengok 3A. 1/5. Jadi kita tulis dalam perkataan, kita kena je lah. 1 SATU per PER 5 LIMA untuk jawapan bagi A. Okey, untuk B pula 1/7. Eja 1 SATU per PER TU JUH 1/7. Okey, untuk C pula, atas dia 6. Eja 6 ENAM. Bawah dia per 9 SEMBILAN. 6/9. Okey, untuk soalan D, okay, atas dia 9. Jadi 9 SEMBILAN per PER 10 SEPULUH per 10. Okey, untuk contoh yang terakhir, soalan yang keempat, tulis pecahan dalam
angka. Tadi dalam perkataan. Angka ni dalam nombor. Okey, untuk soalan A, kita dah tahu dah. 1/5. Okey, macam mana nak tulis dalam bentuk angka? A, 1/5. Okey, untuk B pula, 1/10. Jadi 1 dekat atas, per 1 garisan 10 di bawah. Okey, untuk soalan C pula, 2/8. Bermaksud pengangka dia 2. Okey, pengangka dia 2. Penyebut dia 8. 2/8. Okey, untuk yang terakhir di 5/9. Okey, 5 di atas per 1 garis 9. Maka dapatlah kita jawab kesemua soalan yang diberi dalam buku teks jilid 2. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap murid-murid faham tentang apa yang kita telah pelajari. Okey, bye.